Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid sihat sejahtera hendaknya. Baiklah, hari ini kita akan sambung pelajaran kita iaitu Bahasa Melayu tahun 2. Tema kita hari ini ialah kebersihan dan kesihatan. Unit 7, kebersihan bermula dari rumah. Dan murid-murid tahu apakah tajuk kita pada hari ini? Tajuk kita pada hari ini ialah utamakan kebersihan diri. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, mengenal pasti ciri-ciri pantun. Yang kedua, melafazkan pantun mengikut jeda yang betul dan intonasi yang sesuai. Dan yang ketiga, melengkapkan pantun dengan betulnya. Baiklah murid-murid, cuba perhatikan gambar yang terpapar di sini. Okey, boleh murid-murid nyatakan apakah aktiviti yang dilakukan oleh mereka yang berada di dalam gambar ini? Mereka ini melakukan aktiviti untuk membersihkan diri. Okey, gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu menunjukkan mencuci tangan. Kita perlu sentiasa mencuci tangan untuk menjamin kebersihan diri. Gambar yang kedua, menggosok gigi. Ini perlu kita lakukan setiap hari. Sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Gambar yang ketiga, mencuci muka. Ini pun penting untuk menjadikan kulit muka kita bersih. Dan yang keempat, menyikat rambut. Kita perlu menyikat rambut kita dengan rapi supaya rambut kita kemas dan bersih. Baiklah, apakah perkara lain ataupun aktiviti lain yang mesti kita lakukan untuk menjaga kebersihan diri? Boleh murid-murid nyatakan? Kita perlu mandi. Kita perlu mandi setiap hari untuk membersihkan diri kita. Dan kita juga perlu memotong kuku bagi menjamin kebersihan kuku jari dan kuku kaki kita. Baiklah, kita teruskan. Okey, murid-murid sila buka buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1, muka surat 47. Baiklah, cuba murid-murid lihat pantun pada muka surat 47 dalam buku teks jilid 1. Okey, pantun ini berjudul Utamakan Kebersihan Diri. Mari kita baca pantun ini bersama-sama. Masak kari si ikan kaci, potong persegi sayur umbut. Peralatan diri hendaklah suci, berus gigi dan sikat rambut. Mawar mekar disinari mentari, petik setangkai si gadis desa. Baju bertukar setiap hari, tubuh memakai baru selesa. Kain lusuh bawa ke dapur, boleh dibuat pengalas kaki. Kasut dibasuh, kemudian berkapur, cantik dilihat, tidak berdaki. Rumpun pandan melindung telaga, daunnya lebat, bertingkat-tingkat. Seluruh badan bersih terjaga, barulah sahabat hendak mendekat. Okey, itulah cara kita membaca pantun dengan intonasi yang betul. Sekarang kita hendak melihat apakah ciri-ciri yang terdapat di dalam pantun ini. Okey, ciri-ciri yang terdapat dalam pantun ini ialah rima dan jeda. Okey, jadi
kita hendak mengetahui apakah itu rima dan apakah itu jeda dan di manakah letaknya rima dan di mana letaknya jeda di dalam pantun ini. Jom kita belajar apakah itu rima dan apakah itu jeda. Okey, murid-murid, mari kita lihat apakah itu rima. Rima ialah bunyi yang sama pada huruf atau kata akhir dalam sesuatu rangkap pantun. Jeda pula ialah hentian di tengah baris pantun. Dalam pantun tadi, jeda ditandai dengan lambang ini. Okey, mari kita lihat di manakah letaknya rima dan di manakah letaknya jeda dalam pantun. Okey, baiklah murid-murid, perhatikan pantun ini. Ini ialah rangkap pertama pantun yang terdapat dalam buku teks muka surat 47. Okey, untuk lebih memahami, kita perlu tuliskan dulu nombor pada setiap baris pantun ini. Okay, sekarang kita hendak melihat rima akhir. Okey, rima akhir biasanya berada di akhir ayat, akhir baris ni. Di hujung lah. Okey, cuba lihat. Okey, nampak tak? Rima ialah bunyi yang sama pada huruf atau kata akhir. Bunyi yang sama dekat sini. Nampak tak? Ci. Baris pertama, ci. Dan baris ketiga, ci. Okey. Jadi, untuk pantun, dia mesti sama. Baris pertama dengan baris ketiga ni, dia punya rima mesti sama. Okey, cuba tengok. Ni, rima dia sama. Okey. Untuk baris kedua dan baris keempat, rimanya juga sama. Boot, boot. Okey. Selain daripada itu, terdapat juga rima di tengah-tengah baris. Okey. Seperti ini. Ri. Baris pertama ada ri. Baris ketiga pun ada ri. Okey, cuba lihat lagi. Baris kedua ada gi. Baris keempat pun ada gi. Okey. Jadi inilah yang dipanggil rima. Okey, dia mesti sama. Okey, ia mesti sama. Baris pertama dengan baris ketiga, baris kedua dengan baris keempat. Okey, seterusnya kita lihat pada rangkap kedua, kita hendak melihat jeda. Okey, jeda. Okey. Untuk sama juga, kita tuliskan dulu nombor pada setiap baris untuk kita lebih faham. Untuk penulisan pantun yang biasa, tak perlulah kita tulis nombor ni. Tapi dalam proses pembelajaran kita ni, kita tulis nombor untuk kita mudah faham. Okey, untuk kita mudah ingat. Okey, baris pertama, mari kita baca pantun ini untuk mengetahui di manakah jeda. Okey, mari kita baca. Mawar mekar disinari mentari, petik setangkai si gadis desa. Baju bertukar setiap hari, tubuh memakai baru selesa. Okey, nampak tak? Ni tanda ini. Okey, ini adalah jeda. Apa maksud jeda? Jeda ini ialah hentian di tengah baris pantun. Hentian, maksudnya kita berhenti sekejap. Okey, contoh. Mawar mekar, berhenti sekejap. Disinari mentari, petik setangkai, berhenti sekejap. Si gadis desa, baju bertukar, berhenti sekejap. Setiap hari, tubuh memakai, berhenti sekejap. Baru selesa. Macam tu. Barulah betul intonasinya apabila kita membaca pantun. Okey, di dalam pantun ini juga terdapat rima. Okey, di manakah rimanya? Murid-murid nampak di manakah rima dalam pantun ini? Nampak tak tu?
Ri, baris pertama ri, baris ketiga ri. Okey, dia ada sini kar, kar. Lagi, baris kedua sa, baris keempat sa, baris kedua kai, baris keempat kai. Okey, itu ialah rima. Okey, jeda dan rima. Baiklah, seterusnya. Okey, kita hendak melihat dekat rangkap ketiga. Okey, rangkap ketiga. Mari kita lihat di manakah rima dan di manakah jeda. Okey, mari kita baca pantun ini. Bila kita baca pantun ini dengan adanya jeda, dia akan menjadikan intonasi pantun tu betul. Okey, mari kita baca bersama-sama. Kain lusuh bawa ke dapur, boleh dibuat pengalas kaki. Kasut dibasuh, kemudian berkapur. Cantik dilihat, tidak berdaki. Kan sedap tu kita baca pantun dengan adanya jeda kan? Jeda tu maksudnya kita berhenti sekejap di sini. Okey. Sekarang kita hendak melihat rima. Di manakah rima di dalam pantun ini? Cikgu tahu, murid-murid dah nampak tu kan? Okey, mari kita lihat. Baris pertama pur, baris ketiga pur. Baris pertama suh, baris ketiga pun suh. Okey, dan baris kedua ki, baris keempat pun ki, baris kedua at, baris keempat at. Bagus. Nampaknya murid-murid dah semakin faham tu. Nanti lepas ini bolehlah baca pantun dengan intonasi yang betul. Okey, kita teruskan. Okey, kita lihat rangkap keempat. Okey, seperti biasa kita labelkan dulu nombor pada pantun ini untuk memudahkan kita lebih faham, mudah untuk faham. Okey. Rumpun pandan melindung telaga. Daunnya lebat, bertingkat-tingkat. Seluruh badan bersih terjaga. Barulah sahabat hendak mendekat. Nampaknya murid-murid dah boleh tahu di mana jeda dalam pantun ini. Okey, sekarang kita hendak melihat rimanya. Di manakah rima pada pantun ini? Okey, kita lihat baris pertama dan baris ketiga. Baris pertama, rima akhirnya ialah ga. Okey, baris ketiga pun ga. Di sini pun ada dan. Di sini pun dan. Okey. Rima pada baris kedua dan baris keempat, at. Okey, baris keempat pun at. Baris kedua, at juga. Baris keempat pun at juga. Okey, nampaknya murid-murid dah semakin faham. Jadi, bolehlah lepas ini kita berbalas pantun kan? Okey. Jadi murid-murid pun dah faham. Sekiranya murid-murid belum faham, ada lagi kekeliruan, murid-murid boleh tengok semula video ini daripada mula tadi. Okey. Jadi sekarang ni untuk menambahkan lagi pemahaman murid, kita kena buat latihan lah. Okey, sekarang murid-murid buka buku latihan ataupun buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2, jilid 1, muka surat 54. Okey, seperti yang tertera di sinilah. Okey, baiklah. Ini ialah latihan melengkapkan pantun yang terdapat pada muka surat 54. Cikgu cuma ambil 2 rangkap pantun untuk cikgu tunjukkan kepada murid-murid cara untuk melengkapkan pantun ini. Okey, pantun ini adalah berkenaan jagalah kesihatan diri. Di sini telah disediakan pilihan perkataan yang murid-murid mesti gunakan untuk melengkapkan pantun
yang diberikan. Okey, tips untuk melengkapkan pantun ini ialah mula-mula sekali tandakan setiap baris dengan nombor 1, 2, 3 dan 4. Okey, tandakan dahulu. Kemudian kenal pasti rima akhir bagi setiap baris. Dan kenal pasti jeda dalam setiap baris. Okey, kenal pasti rima dahulu. Okey, baris pertama mesti sama dengan baris ketiga. Okey, rima pada baris pertama mesti sama dengan rima baris ketiga. Rima baris kedua mesti sama dengan rima baris keempat. Okey, sama jugalah yang bawah tu pun. Okey, kemudian kita kenal pasti jeda. Okey, jeda pada pantun ini. Okey, kemudian barulah murid-murid boleh memilih perkataan yang terdapat di sini untuk diletakkan pada tempat kosong. Jadi cara untuk memilih kita kena pastikan rima ni lah. Tengok rima. Okey, rima baris pertama mesti sama dengan rima baris ketiga. Jadi carilah perkataan yang sesuai, yang bertepatan dengan rima pertama. Okey, begitu juga dengan tempat kosong untuk baris keempat ni. Carilah perkataan yang rimanya sama dengan baris kedua. Okey, begitu juga dengan rangkap yang kedua ni. Okey, kena pastikan rima. Okey, cuba tengok. Okey, murid perlu lengkapkan baris pertama dan baris kedua. Jadi, murid perlu lihat rima untuk baris ketiga dan keempat. Untuk lengkapkan baris pertama, perlu lihat rima baris ketiga. Untuk lengkapkan baris kedua, perlu lihat rima pada baris keempat. Jadi, barulah murid-murid boleh pilih perkataan yang sesuai dan bertepatan dengan rima. Okey. Okey, sampai di sini dahulu kelas kita. Murid masih lagi berbaki 2 rangkap pantun yang perlu murid-murid lengkapkan. Jadi murid-murid boleh jawablah latihan dalam buku aktiviti muka surat 54. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.